Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pseudocode dan catak alih bagi binary search. Okay, ini algoritma dia yang kita dah belajar. Okay, kita pergi kepada pseudocode binary search. Tapi sebelum tu macam biasa kita tengok dulu pemboleh ubah yang digunakan dalam binary search. Okay, kita ada L, ialah senarai yang mengandungi 9 item. Okay, ikut contoh. Kita ada 9 item lah, nanti kita tengok. N ialah pemboleh ubah untuk bilangan item tadi, maknanya 9 ni. Okay, I untuk kedudukan item iaitu indeks lah. Okay, kita ada satu pemboleh ubah ini, M. M ni mewakili untuk kedudukan item pertengahan. Sebab binary search kan kita perlukan indeks pertengahan kan. Okay, lepas tu kita ada B. B ialah untuk mewakili nilai item carian. Kita nak cari item apa dalam senarai tersebut. Okay, J ni ialah N tolak 1. N ni item 9 tu tolak dengan 1. Maksudnya J ni dia macam indeks akhir lah. Okay. Okay, pseudocode binary search ni dia gunakan struktur kawalan ulangan while. Okay, kita ada mula senaraikan, setkan senarai. Okay, kita ada 9 item tadi, ni senarai dia. Lepas tu isytiharkan pemboleh ubah yang kita gunakan. Okay, kita perlu berikan nilai ataupun setkan bilangan item tadi ada 9. Kita dah tahu kan 9, jadi kita letak sini 9. Okay, lepas tu kita perlu beri nilai awalan bagi indeks, iaitu kosong, indeks pertama. Kemudian kita kena setkan J sama dengan N tolak 1 macam yang saya cakap tadi. 9 tolak 1 maksudnya 8 lah kat sini. Maksudnya ini ialah seperti indeks akhir ataupun yang terakhir sekali lah. Sebab kalau terakhir sini indeks dia indeks 8 kan. Tapi kita kena buat N tolak 1 ni juga. Okey, lepas tu kita suruh pengguna masukkan nilai carian. Kita buat sebagai B lah. Okey, guna while. While I kurang atau sama dengan J. Maksudnya di sini kita akan semak kita akan ulang dalam senarai ni kan. Mula-mula kita kena buatkan dulu apa nilai pertengahan dia. Antara senarai ni mana nilai pertengahan dia, iaitu I tambah J. Okey, dan lepas tu nanti kita bahagi dengan 2 kan. Baru kita dapat nilai pertengahan dia berapa. Lepas tu barulah kita bandingkan kiri dengan kanan ni. Maknanya sebelah kiri ni ialah carian dengan item pertengahan tu sama tak? Okey, kalau sama, kita akan paparkanlah indeks yang keberapa item carian tu. Okey, dan kita akan berhentilah, terus berhenti atau cara. Tapi kalau item carian tu tak sama dengan item pertengahan, kita akan laksanakan langkah 8.3.1 ni. Tapi kat sini ada 2 pilihan. Ni 2 pilihan lah ni, jika dengan jika tidak. Sekiranya item carian tu kurang daripada item pertengahan, apa yang kita perlu buat? Indeks akhir tu J, kita kena ambil nilai daripada indeks pertengahan kena tolak dengan 1. Itu ialah kita set sebagai indeks akhir. Tapi kalau kalau item carian tu lebih besar daripada item pertengahan, kita kena setkan indeks awal dia, iaitu I tu. Okey, ambil nilai daripada indeks pertengahan ditambah dengan 1. Okey, lepas ni bila kita dah buat langkah 8.3.2.1 ni, kita kena ulang balik. Kita pergi ulang langkah 8. Okey, sebab dia tak jumpa lagi. Tu sebab kena ulang sampailah dia jumpa dengan item carian tu sama dengan item yang kita dah buat pertengahan tu.
Okey, secara terperincinya kita tengok di sini. Okey, ini ialah penerangan terperinci. Okey, kat sini saya ada bagi satu contoh carian bernombor 53. Okey, kalau kita sebagai manusia ni, kita nak cari nombor 53 daripada senarai ni, kita boleh terus dapat kan? Okey, kat mana dia punya indeks ni? Apa indeks item nombor 53? Iaitu 7. Tapi kalau dalam komputer, dia perlu cari ikut kaedah. Macam sebelum ni kita ada linear search, dia cari satu per satu, daripada satu indeks ke satu indeks tempat dia. Tapi kalau binary ni dia lebih cepat sikit. Sebabnya dia tak perlu cari satu per satu, dia cari pertengahan. Lepas tu adalah dia buat langkah dia tu, maknanya dia punya carian tu lebih cepat daripada linear search. Sebab kalau ada senarai panjang, takkan kita nak cari satu sampai habis. Kan? Jadi inilah gunanya binary search. Okey, kita tengok tadi. While I kurang atau sama dengan J, maknanya I tadi kosong, kurang atau sama dengan 8. Maknanya kita ujilah. Okey, dia true. Bila true, kita kena setkan item pertengahan dia, apa dia? Iaitu inilah formula dia. I tambah J, I ni kosong lah. Indeks yang pertama kan. Okey, tambah dengan J. J tadi kita dah dapat daripada sini. N tolak 1 ni. 9 tolak 1 maksudnya 8. Okey, jadi bahagi 2 dapatlah 4. Okey. Jadi nilai pertengahan dia adalah indeks keempat di sini, iaitu nilainya 42. Okey, jadi dia pergi dekat syarat ni. Jika B sama dengan LM ni kan. B ni item carian. Carian tadi 53. 53 dia bandingkan sama tak dengan item carian false kan? Tak sama. Jadi bila false, atau cara akan terus pergi ke langkah 8.3.1. Lepas tu dia uji dulu. Dia pergi dulu kat situ. Dia tak terus pergi ke jika tidak ni. Dia kena uji dulu dekat 8.3.1. Okey, jadi bila diuji 53 kurang dari 42, false. Bila false, dia pergi ke langkah yang bawah tidak ni lah kan. Okey, iaitu dia akan kirakan I tu 4 tambah 1. 4 tu M kan. M ialah nilai pertengahan tadi. 4 tambah 1, 5. Jadi sekarang dia sebenarnya apa maksudnya? Indeks pertama terkini ialah 5. Sebab apa yang berlaku tadi bila 53, oleh kerana 53 lebih besar daripada 42 kan, kat sini dia false. Sebenarnya 53 lebih besar daripada item carian tadi. Jadi item 42 dan item sebelumnya diabaikan ni yang saya lorekkan ni. Kita abaikanlah sebab nombor 53 tu ada di belah kanan. Okey. Itu yang sebabnya dia kata indeks pertama yang terkini ialah 5. Dia jadikan indeks 5 ni jadi indeks awal. Okey, sebabnya ini nanti yang 8 ni indeks akhir. Sebab kita nak tambahkan 2 ni untuk dapatkan item pertengahan nanti. Okey. Jadi dia uji tadi I kurang atau sama dengan J kan. Tadi I tu ialah 5. Okey, 5 kurang atau sama dengan 8 betul. Jadi dia terus pergi cari item pertengahan antara yang tak diabaikan ni. Yang diabaikan ni biarlah. Antara yang kita belum lorek ni, cari nilai pertengahan dia iaitu 6. Okey, kat sini 8 campur 5, 13 kan. 13 bagi 2, dia dapat patutnya ada point dan sebagainya. Tapi untuk dalam sudokodnya ini, kita abaikan nombor selepas
point tu. Maknanya kita tak ambil point. Tapi kita tak bundarkan juga pun. Cuma kita ambil nilai di depan sahaja. Okey. Kalau dia point 5 ke, point 4 ke, maknanya dia tetap ambil nombor yang depan. Yang point tu dia abaikan. Kita ambil dia punya baki lah maksudnya. Okey, jadi item pertengahan dia ialah 6. Apa nilai dia? Yang ini. Dia buat perbandingan lah. 53 sama dengan 50. Tak. Bila tak, dia pergi kepada syarat 8.3.1, dia uji lagi. Okey, jadi 53 ni kurang daripada 50. False. Bila false, apa yang berlaku? Okey, kat sini kita tengok nombor 1 dululah. Okey, bila 53 kurang daripada 50, sebenarnya 53 tu lebih besar daripada 50 kan? Jadi item 50 tadi, yang pertengahan tadi, dan sebelumnya diabaikan, lorikkan pula. Okey. Jadi bila kat sini, bila false tadi, kita tambahkan indeks pertengahan tu kepada 1. Bermaksud indeks pertama terkini ialah 7. Indeks 7 ni dia jadi indeks yang indeks awal lah. Ni indeks akhir. Sebab nak cari nilai pertengahan nanti kan. Okey, jadi 7 tadi, 7 kurang sama dengan 8, betul. Jadi kita pergi cari item pertengahan juga. Walaupun dia ada 2 je tinggal, tapi kita kena buat. Sebab kita ikut dia punya sudokod ni. Okey, jadi 7 tambah 8 bagi 2, kita ambil nombor depan je. Jadi item pertengahan dia tu dengan item carian sama. Jadi dia dah jumpa true kan. Bila true, atur cara 8.2.1 lah akan dilaksanakan. Iaitu dia akan paparkan item ada pada indeks I. I tu kat mana sekarang? I tu ialah 7. Okey. Maksudnya dah jumpa dah indeks ke-7. Nilai carian yang pengguna nak tu 53. Okey. Jadi apa tu dia punya atur cara akan ditamatkan lah sebab dah jumpa. Okey. Jadi sampai sinilah untuk carian nombor bernombor 53. Okey. Kita ada satu lagi contoh. Macam mana pula kalau binary search dilaksanakan dengan carian bernombor 12? Maksudnya yang tadi tu nombor dia berada di belah kanan. Kan, di bahagian kanan selepas item pertengahan. Tapi yang ini nombor 12 tu kalau kita tengok dia dekat bahagian kiri dari item pertengahan. Apa yang berlaku? Okey, jadi seperti biasa kita dari mula baliklah. Kosong, I tu kosong kurang atau sama dengan 8. Okey, true. Jadi kita cari nilai pertengahan dia, item pertengahan. 0 tambah 8, I tambah J. Okey, bagi 2. Okey, dapat item pertengahan 4. Sama juga macam tadi. Iaitu 42. Okey, cuma bila 8.2 ni, item carian dia lain lah kan, sebab kita dah run satu sistem lain lah ni. Okey, 12 sama tak dengan item pertengahan tadi? False. Bila false, dia terus pergi syarat yang 8.3.1. Okey, dia tengok kat sini 12 kurang daripada 42. Ya, betul. Jadi bila betul, dia akan laksanakan langkah 8.3.1 di mana okey, sekarang ni J ialah indeks akhir tadi kan. J indeks akhir, M tolak 1. M ni indeks pertengahan tolak dengan 1 iaitu 3. Maknanya kat sini perubahan bagi indeks akhir. Kalau yang tadi dia bahagian kanan tu yang berubah indeks awal 5, 7. Okey, indeks terkini dia. Tapi kalau carian tu ada belah kiri,
yang berubah ialah indeks akhir dia. Okey. Okey, maksudnya kat sini. Okey, sekejap. Okey, jadi kita tengok apa yang berlaku lah. Sebab dia kata oleh kerana 12 kurang daripada 42, maka sebab dia 12 dekat bahagian kiri kan, jadi yang item pertengahan 42 tu dan selepasnya kita abaikan lah, kita lorek tak nak tengok dah. Okey, jadi yang kat sini lah indeks terakhir terkini adalah 3. Inilah indeks terakhir dia. Ini indeks awal. Indeks akhir yang berubah. Kalau yang tadi indeks awal yang berubah. Kalau belah kanan. Okey, ini indeks akhir yang berubah. Indeks awal tetap kosong. Okey, jadi bila tadi indeks yang terakhir dah berubah iaitu 3, kita buat ujian lagi lah. Sama ada indeks awal kurang atau sama dengan indeks akhir tak? Okey, true kan? Bila true, dia cari lagi item pertengahan tadi. Sama je dia punya cara, iaitu indeks awal tambah dengan indeks akhir bahagi 2. Jadi kita dapatlah indeks pertengahan dia 1, iaitu nilainya ialah 30 item pertengahan. Okey, kemudian dia buat perbandingan item carian ni 12 sama tak dengan item pertengahan. False. Bila false, syarat 8.3.1 akan diuji lah. Macam tadi juga, iaitu 12 kurang daripada 30. True. Bila true, okey, ni yang berlaku. Bila true, okay, sebab dia kata oleh kerana 12 memanglah lebih kecil daripada 30 kan. Jadi item 30 dan item selepasnya diabaikanlah. Kita tak nak tengoklah, kita lorekkan dia. Okey. Jadi kat sini apa yang berlaku pula? Sekarang ni indeks terakhir yang terkini ialah kosong sebab kita dah tolakkan tadi. Indeks pertengahan 1 tolak dengan 1. Sekarang indeks terakhir dia ialah kosong yang terkini. Okey. Okey, cuma kalau awak lihat di sini, memanglah kita dah tahu. Memang dia tinggal 1 je, maknanya 12 ni kita dah jumpa dah sebenarnya nombor dia kan. Tapi kalau dalam sistem dia masih perlu buat ujian sebabnya dia tak false lagi. Okey, dia buat ujian lagi. Maknanya dia masih pergi langkah 8 ni. While kosong, I kurang atau sama dengan J, kosong kurang atau sama dengan kosong. True lah kan, masih true lagi sebab dia sama. Lainlah kalau kosong kurang kosong, itu salah. Okey, jadi dia masih true, jadi kena laksanakan langkah 8.1 dulu. Cari juga dia punya item pertengahan. Tapi sebab dah kosong tambah kosong bagi 2, jawapannya kosong juga kan. Maknanya item pertengahan dia 12 lah, indeks kosong lah. Tapi mesti juga kena lalui 8.2 juga. Sebab dia tak false lagi. Iaitu dia buat perbandingan lah. 12 item carian sama tak dengan item pertengahan tadi. Okey, true. Bila true, barulah okey, dia akan paparkan. Dia laksanakan langkah 8.21 ni. Dia akan paparkan item ada pada indeks I. I tu ialah yang tadilah. Yang ni, sorry. I tu ialah kosong. Item pertengahan dia lah. Tu dah dia dah jumpa tu. Barulah atau cara akan diberhentikan. Okey. Jadi yang ini ialah carta alih bagi binary search. Okey, kamu boleh rujuk dalam buku teks carta ni. Dia maknanya kamu boleh lihatlah. Okey, dan boleh hafal carta ni. Kita boleh tukar sikit-sikit je lah ikut soalan nanti. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.